Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua lagi kita pada sesi perkongsian ilmu melalui siaran kuliah subuh pada hari Rabu. Mudah-mudahan kita semua sentiasa dalam keberkatan dan rahmat ilahi. Saya harap pelajar-pelajar yang menonton video ataupun sesi ini telah pun laksanakan kewajipan kita yang utama, iaitu solat subuh dengan sempurna. Mudah-mudahan hari kita hari ini bermula dengan baik. Dan nak hari yang diberkati, kita mulakan hari kita dengan keberkatan. Nak hari kita diberkati, kita mulakan dengan amalan yang diberkati. Kita nak hari kita diberkati, kita mulakan di tempat yang diberkati. Di mana tempat yang turunnya rahmat Allah? Pelajar-pelajar boleh komen, jawapan. Di manakah tempat turunnya rahmat Allah? Sebab kita nakkan sepanjang hari ini diberikan rahmat oleh Allah. Maka kalau kita boleh mulakan permulaan hari kita di tempat yang turunnya rahmat Allah, di mana lagi kalau bukan di rumah Allah? Sebab itu kita sangat disarankan untuk melakukan solat di awal pagi, melakukan solat di awal waktu di tempat turunnya rahmat Allah, iaitu di rumah Allah. Dilakukan secara berjamaah dengan mendapatkan takbir yang pertama, takbiratul ula, bersama dengan imam. Kalau kita dapat memulakan kehidupan kita dengan solat subuh berjamaah, insya-Allah tuan-tuan, pelajar-pelajar, para belia wanis yang bersama dengan saya pada kali ini, kita akan diberkati oleh Allah pada hari tersebut. Masa kita adalah masa yang diberkati. Kenapa? Kerana kita mulakan dengan amalan yang sangat dituntut dan diberkati oleh Allah. Nabi SAW menyebut, sesiapa yang solat isya berjamaah di masjid ataupun di surau, Allah memberikan ganjaran amalan tersebut seolah-olah dia melakukan ibadah separuh malam. Orang yang melakukan solat isya berjamaah, dia mendapat ganjaran kebaikan seperti dia melakukan ibadah separuh malam. Siapa yang mampu nak buat ibadah separuh malam? Pelajar-pelajar boleh tanya diri kita masing-masing. Saya tanya diri saya, mampukah kita nak buat amalan ibadah, mengabdikan diri kepada Allah, baca Quran, berzikir, berselawat, bermunajat, bertaubat separuh malam? Katalah malam bermula pukul berapa? Malam mula pukul 7 petang lagi pukul 8 sehingga pada pukul 6. Kalau separuh, siapa yang mampu beribadah 4 jam hingga 5 jam pada tiap hari? Tetapi orang yang melakukan solat isya berjamaah diberikan ganjaran seolah-olah dia melakukan ibadah separuh malam. Begitu juga Nabi menyebut, dan barang siapa yang solat subuh berjamaah, dia mendapat ganjaran seolah-olah dia melakukan ibadah sepanjang malam. Masya Allah, pelajar-pelajar, adakah kita di kalangan kita, termasuk saya, yang pernah ataupun mampu untuk melakukan ibadah sepanjang malam? Kalau ada, alhamdulillah, kita tergolong di kalangan hamba yang dikasihi Allah. Tapi kalau kita tak mampu, kita kena berusaha dan berazam untuk mencapai martabat ataupun peringkat tersebut. Tapi dengan melakukan salat subuh berjamaah, melakukan salat subuh berjamaah, maka Allah berikan ganjaran kepada kita, kepada mereka, iaitu seolah-olah dia beribadah sepanjang malam. Menarik tak pelajar-pelajar? Inilah antara keistimewaan dan kelebihan
Dan di waktu subuh juga merupakan waktu pertukaran. Siapa? Pertukaran shift. Malaikat yang bertugas, yang bertugas mencatat amalan. Ya, setiap hari 2 kali. Sesi yang jaga daripada malam sampai waktu subuh, dia akan tukar. Turun pula malaikat yang lain yang menggantikan malaikat yang tadi. Waktu pertukaran itu adalah waktu subuh. Dalam hadis disebut ketika bertemu antara malaikat yang naik dan yang turun, berlakulah dialog di antara mereka. Ketika kamu tinggalkan, siapa dia nama, contoh saya sebut nama, si Amir. Ketika kamu tinggal tadi, apa yang Amir sedang lakukan? Maka dijawab oleh malaikat kepada Allah SWT, kepada malaikat yang turun tadi, yang bersisi dengan tadi. Dia sebut apa yang Amir sedang lakukan ketika itu. Kalau dia seorang yang sedang melakukan solat berjamaah, maka disebut ketika aku meninggalkan hamba aku tadi, beliau sedang solat berjamaah. Ketika aku meninggalkan hamba aku tadi, nama saya sebut nama lain pula, Haziq, dia sedang berpuasa. Nampak bagaimana berlaku dialog antara malaikat yang bertugas menulis amalan kita. Dan waktu yang kedua adalah waktu asar. Cuma saya nak sebut sini adalah kelebihan subuh tadi. Maka besarnya ganjaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada hamba yang solat subuh. Pagi ini saya nak berkongsi beberapa ciri ahli syurga yang disebut dalam Al-Quranul Karim. Yang pertama, wa ibadur rahmanil ladzi yamshuna 'alal ardi hauna. Hamba Allah itu ialah dia berjalan di atas muka bumi dengan perasaan rendah hati, yakni tidak sombong. Maknanya ciri ahli syurga yang pertama ialah orang yang sentiasa rendah hati dan tidak sombong kepada orang lain. Tidak sombong kepada Allah, tidak sombong kepada manusia. Inilah hubungan kita. Dua dimensi hubungan kita. Satu, hubungan kita hablum minallah, dan hubungan kita hablum minan nas. Tidak sombong dengan Allah, yakni sentiasa kita berdoa kepada Allah, sentiasa kita memohon taubat kepada Allah, kerana Allah merupakan yang maha penerima taubat. Allah yang maha mengkabulkan segala permintaan hamba. Yang kedua, ciri orang-orang ataupun ahli syurga yang disebut, iaitu apabila dikecam oleh orang, mereka mengucapkan dengan kata-kata yang baik. Dalam kehidupan kita, kita berjumpa dengan pelbagai jenis orang. Sahabat kita, pelbagai ragam sahabat kita, adik-beradik kita, macam-macam jenis adik-beradik kita, keluarga kita berbagai ragam. Kadang-kadang kita dikecam, ataupun kita juga kadang-kadang mengecam. Ahli syurga, bila dia dikecam oleh orang lain, dia tidak membalas dengan kecaman. Sebaliknya, dia mengucapkan kata-kata yang baik kepada saudaranya, walaupun dia dikecam. Jadi kita boleh tengok contoh yang ditunjukkan oleh baginda Nabi SAW ketika beliau menyebarkan dakwah kepada masyarakat Quraisy. Apa yang Nabi terima? Kecaman, kejian, ejekan. Tetapi Nabi tidak pernah membalas dengan perbuatan yang sama yang dilakukan oleh kaum Quraisy. Sebaliknya, Nabi mengucapkan kata-kata yang baik dan Nabi mendoakan kebaikan kepada mereka yang menzalimi Nabi. Yang ketiga, jangan mencari aib sesama Muslim. Jangan kita mencari aib. Mencari aib ni maksudnya kita mengumpat, ataupun kita guna istilah sekarang ni apa dia? Membawang, bawang rangers. Jangan fitnah sesama insan, sesama manusia. Jangan kita berkata sesuatu di belakang orang, sama ada perkara yang betul atau perkara yang tidak betul. Jangan kita jatuhkan imej sesama Muslim, mencerca sesama kita.
Jom kita cuba elakkan. Kenapa? Kerana ini merupakan ciri ahli syurga. Pelajar-pelajar masih ingat kuliah saya sebelum ini, saya menceritakan tentang tempat asal kita. Kita berasal di syurga, kita nak kembali ke syurga. Bila kita nak kembali ke syurga, kita mesti mempunyai ciri-ciri ahli syurga. Yang seterusnya, sesiapa yang suka mencari aib orang lain, Nabi pesan kepada kita, di akhirat nanti Allah akan buka aib mereka. Siapa yang menutup aib saudara dia, di akhirat nanti Allah akan tutup aib dia. Sebab itu keburukan orang yang kita tahu bukanlah untuk kita sebarkan kepada orang. Yang seterusnya, ciri ahli syurga ialah mereka menghabiskan waktu malam dengan ibadah. Menghabiskan waktu malam dengan ibadah. Ya, tadi saya dah sebut tadi, bagaimana nak dapat ganjaran ibadah pada waktu malam? Melakukan salat isyak berjamaah. Kalau tak boleh pergi masjid dalam suasana hari ini, lakukan salat berjamaah di rumah. Jadi imam, ayah jadi imam, ataupun kita sebagai anak jadi imam dalam keluarga untuk menghidupkan sunnah Nabi, iaitu sunnah salat berjamaah. Habiskan malam dengan ibadah, dengan sujud tahajud pada waktu malam. Ini antara amalan ahli syurga. Nak dapat syurga, nak masuk syurga, nak kembali ke syurga, maka kita kena amalkan amalan ahli syurga. Seterusnya, mereka yang sentiasa berdoa kepada Allah. Ahli syurga, ciri dia ialah kita nak masuk syurga, kita kena minta. Kita hidup di dunia, kita nak masuk ke KTM, kena minta, kena mohon, kena buat isi borang permohonan nak masuk ke KTM. Itu pun belum tentu dapat masuk. Pelajar-pelajar yang diterima masuk, alhamdulillah, anda diterima. Tapi mesti anda ingat, sebelum anda diterima, anda telah memohon ataupun melakukan permohonan. Begitu juga dengan syurga. Nak masuk ke syurga, kena ada permohonan. Apa dia permohonan dia? Melalui doa. Kerana di akhirat nanti hanya ada dua sahaja tempat. Satu syurga, dan kedua neraka. Sentiasa kita berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, kurniakanlah kepada aku. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami kebahagiaan di dunia, dan kurniakanlah kepada kami kebahagiaan di akhirat, dan jauhkanlah kami ya Allah daripada azab api neraka. Yang seterusnya, ciri ahli syurga yang seterusnya boleh yang sempat untuk saya kongsikan ialah mereka yang berbelanja secara sederhana, tidak kedekut dan tidak boros. Kita berbelanja tidak kedekut dan tidak boros. Maksudnya apa? Dalam rezeki yang kita peroleh ada juga rezeki orang lain. Maka kita perbanyakkanlah bersedekah, perbanyakkanlah memberi makan, terutama orang-orang miskin, terutama orang-orang fakir, ataupun orang-orang fakir atau miskin di kalangan keluarga kerabat kita. Itu lebih utama. Kita kenal keluarga kita, ada keluarga kita yang kurang bernasib baik, kita ada rezeki, kita berkongsi dengan mereka. Orang-orang yang berkongsi rezeki dan berbelanja memberi makan kepada orang lain, ini juga termasuk di kalangan ciri ahli syurga. Dan yang terakhir yang nak saya kongsikan, ciri ahli syurga ialah orang yang sentiasa bertaubat dan melakukan kebajikan. Sentiasa bertaubat kerana kita sentiasa melakukan dosa. Dosa yang kita lakukan sama ada besar ataupun dosa kecil, maka sebagai manusia dia tak boleh lari daripada kesilapan, dosa dan juga kesalahan. Maka oleh sebab itu kita disyariatkan untuk sentiasa melakukan taubat ataupun beristighfar. Saya dah sebut sebelum ni, kita beristighfar setiap pagi dan setiap malam. Pagi dan petang kita beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah suka kepada hamba-hamba yang meminta ampun, dan Allah suka untuk mengampunkan dosa hamba-hamba. Dan kita juga melakukan kebajikan, melakukan kebaikan, kebajikan dengan erti kata kita memudahkan urusan orang lain.
kita melakukan tugasan kita dengan memudahkan tugasan ataupun urusan orang lain. Bila kita mempermudahkan tugasan orang lain, Allah akan mempermudahkan urusan kita. Mudah-mudahan perkongsian yang singkat yang sempat saya kongsikan ini dapat kita ambil sebagai inspirasi dan motivasi kita untuk meningkatkan kualiti kita, kualiti kehidupan kita, kualiti hubungan kita dengan Allah, kualiti hubungan kita dengan manusia, hubungan kita dengan ibu bapa kita, hubungan kita dengan sanak saudara kita, hubungan kita dengan sahabat-sahabat kita, dan hubungan kita dengan guru-guru pensyarah kita. Mudah-mudahan saya doakan pelajar-pelajar yang ada yang mendengar pesanan saya ini, agar anda semua tergolong di kalangan orang-orang yang berjaya, dan saya doakan mudah-mudahan Allah permudahkan urusan pelajar-pelajar yang dalam nak mengikuti dan melalui proses pembelajaran yang akan bermula pada minggu yang seterusnya. Saya mengharapkan sangat-sangat pelajar-pelajar berilah komitmen, berilah sepenuh hati komitmen untuk memenuhi tuntutan pembelajaran kita nanti. Dia dapat tugasan, terus kita buat tugasan, jangan lengahkan, kerana banyak lagi benda-benda yang akan kita tempuhi. Ketangguh satu perkara, akhir sekali kita akan menerima beban yang berat dan kita tidak mampu nak menyelesaikan. Oleh itu, dapat tugasan, terus faham apa yang perlu dibuat dan sempurnakan tugasan kita. Kerana itulah cabaran kita, itulah cabaran yang kita akan hadapi. Jadi mudah-mudahan kita semua tergolong di kalangan hamba-hamba Allah yang soleh, yang sentiasa melakukan ketaatan, yang sentiasa melakukan kebajikan, ketaatan kepada Allah, kebajikan kepada manusia. Saya rasa sekadar itu saja sempat saya kongsikan pada pagi yang berbahagia ini. Mudah-mudahan kita akan berjumpa di lain sesi secara bersemuka ataupun dalam sesi secara online. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.